mengatakan illa samak wal jarad wal adami. Ada 3 perkara di sini. Semua yang ini jenis yang dibangkai, semua jenis yang dibangkai adalah najis kecuali as-samak. As-samak yang dimaksudkan di sini adalah ikan dan juga apa saja yang tinggal di laut. Apa saja binatang ini yang tinggal ini di laut, maka bangkainya adalah suci. Jadi ia termasuk ikan, ia termasuk udang, ia termasuk ketam laut. Dan ini juga perkara yang saya nak mengingatkan yang ini di sini. Berkenaan yang ini dengan ketam, ada jenis ini ketam yang tinggal di laut, ada jenis ketam yang tinggal pada 2 alam. Maka ketam yang tinggal pada 2 alam tidak dibolehkan kita memakannya. Yang dibolehkan kita memakannya adalah ketam yang tinggal dalam air ataupun dalam laut. Begitu juga dengan apa saja binatang yakni yang tinggal yakni di laut, dibolehkan kita memakannya selagi mana dia tidak racun ataupun dia boleh menyebabkan kematian ataupun mudarat. Yang kedua, penulis ini mengatakan wal jarad. Ini adalah belalang. Yang ini jenis-jenis yang ini belalang, sama ada belalang yang ini kecil, belalang yang ini yang besar. Dalam bahasa Inggeris kita memanggilnya grasshopper ataupun locust. Ini yang agak besar sedikit. Maka ini semua adalah halal yang ini dimakan, walaupun yang ini kita tidak menyembelihnya disebabkan bangkainya adalah suci. Begitu juga dengan manusia. Manusia bangkainya adalah suci. Kalau sekiranya seorang meninggal dunia, maka dia adalah suci, akan tetapi tidak dibolehkan kita memakannya. Jadi bukan maksudnya semua perkara yang suci dibolehkan kita memakannya. Daripada sebab kenapa bangkai manusia adalah suci, sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia. Seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Maka semua perkara binatang ini yang tinggal di dalam laut adalah suci. Belalang ini adalah suci. Manusia ini adalah suci. Ini adalah bagi bangkai. Selepas itu penulis ini mengatakan walabanu ma la yu'kalu lahmuhu. Susu bagi binatang yang tidak dimakan dagingnya. Tadi kita membicarakan tentang binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya, seperti keldai, seperti harimau, seperti gajah. Bagaimana dengan susunya? Tadi kita mengatakan dagingnya diharamkan kita memakannya sebab dia najis walaupun kita menyembelihnya. Tetapi bagaimana pula dengan susunya? Maka begitu juga penulis ini mengatakan susunya juga adalah najis. Jadi susu keldai adalah najis, susu gajah adalah najis, susu yakni binatang-binatang yang kita tidak memakannya, hukumnya adalah najis, melainkan susu al-adami, yakni manusia. Yakni susu manusia tidak najis, walaupun kita tidak boleh memakan daging yakni manusia, diharamkan kita melakukan sedemikian. Dan manusia itu tidak najis seperti mana kita mengatakan, maka susunya juga yang ini tidak najis. Wa sya'rul maitah, bulu bagi bangkai. Bulu yang ini bagi sesuatu bangkai yang ini hukumnya adalah najis. Yang ini dia mengikut kepada hukum daging bangkai tersebut. Kita mengatakan daging bangkai adalah najis. Begitu juga dengan bulunya. Kalau sekiranya dia sudah mati, memandangkan ia adalah bangkai. Tapi kalau sekiranya dia masih hidup, maka kita menganggap ini semua binatang adalah suci, melainkan anjing dan khinzir. Wa sya'ru ghairil ma'kul, dan bulu bagi binatang yang tidak yakni dimakan, idza infasala fi hayatihi, kalau sekiranya ia terpisah daripada badannya ketika ia masih hidup. Jadi sekali lagi, apa yang perlu kita faham di sini berkenaan dengan bulu binatang. Kalau sekiranya binatang itu masih hidup, bulunya masih suci. Sebab kita mengatakan semua binatang yang hidup adalah suci, melainkan anjing dengan khinzir. Tapi kalau sekiranya binatang telah mati menjadi bangkai, maka semuanya adalah najis. Dagingnya adalah najis, bulunya juga adalah najis. Akan tetapi kalau sekiranya binatang yang kita tidak boleh memakannya masih hidup, selagi mana bulunya ada pada badannya, maka ia dihukumkan sebagai suci. Bilakah yang ini ia menjadi najis? Apabila ia terpisah daripada
badan binatang yang masih hidup tadi, kalau sekiranya binatang tersebut adalah binatang yang kita tidak boleh memakan dagingnya. Jadi zaman sekarang misalnya banyak orang menanyakan soalan tentang bulu kucing. Kucing adalah jenis binatang yang mana kita tidak boleh memakan dagingnya. Maka bulunya apabila terpisah daripada badannya, hukumnya adalah najis. Berbeza kalau sekiranya bulunya masih berada di atas badan kucing itu, ia dihukumkan sebagai suci. Sebagai misal, satu orang sedang melakukan salat, dia sedang duduk tasyahud, datang seekor kucing dan duduk atas pahanya. Adakah batal salatnya? Salatnya tidak batal. Sebab kucing asalnya hukumnya adalah najis, suci. Tetapi kalau sekiranya kucing itu mati misalnya menjadi bangkai, maka semua menjadi najis. Bangkai kesemuanya adalah najis termasuk bulunya. Ataupun kalau sekiranya bulu itu terpisah daripada badan kucing itu, maka bulu kucing itu adalah najis apabila ia terpisah. Jadi di sini kita membezakan di antara bulu binatang yang kita tidak boleh makan sebelum yang ia terpisah daripada badannya dan selepas ia terpisah. Manakah yang najis? Yang najis penulis ini mengatakan idza infasala fi hayatihi. Apabila bulu binatang yang ini tersebut terpisah dalam kehidupan. Yang ini maksudnya binatang itu masih hidup dan bulu itu terpisah daripada badannya, maka hukum yang ini bulu tersebut adalah najis illal adami, kecuali bulu manusia. Bulu manusia tidak najis. Walaupun kita mengatakan manusia tidak dibolehkan kita memakan dagingnya, akan tetapi bulunya tidak najis. Sama ada bulu itu ada pada badan manusia semasa dia hidup ataupun selepas dia meninggal dunia, ataupun bulu itu terpisah daripada badan manusia. Begitu juga dengan rambut ini manusia tidak najis kalau sekiranya ia terpisah daripada badannya. Berbeza dengan binatang yang kita tidak boleh memakan dagingnya, seperti bulu keldai misalnya terpisah daripada badannya, najis ini hukumnya. Bulu kucing apabila terpisah daripada badannya, najis ini hukumnya. Ramai orang menanyakan soalan berkenaan dengan kucing sebab banyak orang Islam ini pelihara ini kucing. Maka berkenaan dengan kucing, satu perkara juga kita harus faham, kalau sedikit dimaafkan. Yang ini maksudnya kalau kita sedang melakukan salat dan sejadah kita ada bulu kucing, kalau sekiranya ia sedikit tidak ada masalah, dimaafkan. Tetapi kalau sekiranya bulu kucing itu banyak, yang ini kesemua sejadah itu penuh ini dengan bulu kucing, maka tidak dibolehkan ini kita melakukan salat di atasnya, melainkan kita membersihkannya daripada bulu tersebut disebabkan bulunya adalah najis. Wa maniyul kalbi wal khinzir, aimani anjing dan babi adalah najis ini hukumnya. Berbeza dengan aimani selain daripada anjing dan babi, tidak najis ini hukumnya. Maka di sini ada beza di antara aimani dengan dengan susu. Tadi kita mengatakan susu bagi binatang yang kita tidak boleh makan najis ini hukumnya. Akan tetapi aimani bagi binatang selain daripada anjing dan babi suci hukumnya. Jadi ini perbezaan di antara susu yakni binatang dengan aimani binatang. Aimani binatang hukumnya adalah suci, manakala susu binatang hukumnya adalah najis. Ini kesemuanya bagi binatang yang mana kita tidak boleh memakan dagingnya. Akan tetapi bagi anjing dan babi, maka kesemuanya adalah najis. Aimani mereka adalah najis dan begitu juga dengan susu mereka juga adalah najis, sebab anjing dan babi ainnya asalnya adalah najis. Berbeza dengan selain daripada anjing dan babi. Selepas itu penulis ini mengatakan wal anfihatu tahirah. Kita ada sekarang yang ini perkataan anfihah. Saya akan terangkan dulu apakah yang dimaksud dengan anfihah, sebab ini dalam bahasa Melayu agak payah sikit nak mendapatkan terjemahannya. Apa yang mereka melakukan sampai hari ini berkenaan dengan ini cheese ya, berkenaan dengan keju. Daripada cara yang ini membuat ini keju, apa mereka buat adalah selain daripada mengambil daripada susu binatang, yang ini susu kambing ataupun susu lembu, mereka akan mencampurkan susu ini dengan lemak yang diambil daripada perut kambing. Jadi kambing ini, dia adalah kambing yang kecil yang hanya meminum susu daripada ibunya. Apabila disembelih dengan cara Islam, dipotong ini perutnya, dan di dalam perut kambing ini ada sejenis lemak yang dekat kepada intestinnya.
Ini dalam bahasa Arab kita memanggilnya anfihah. Jadi anak kambing ini apabila dia minum susu daripada ibunya, maka susu itu apabila masuk dalam perutnya, sebahagian daripadanya akan terbentuk lemak yang terkumpul dalam perut ke anak kambing ini. Jadi apa mereka melakukan adalah mereka mengambil lemak yang terbentuk ini dalam perut anak kambing ini dan mereka mencampurkan dengan susu yang akan dijadikan keju. Ini yang kita maksudkan dengan anfihah. Maka penulis ini mengatakan wal anfihatu tahirah. Anfihah lemak daripada kambing yang kecil. Kambing ini yang kecil. Maksud kambing yang kecil di sini adalah kambing yang hanya meminum daripada susu ibunya. Maka hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Walaupun ia diambil daripada perut yang ni kambing. Walaupun ia diambil daripada perut kambing. Tetapi syarat bagi kesuciannya adalah anak kambing itu mesti disembelih. Mesti disembelih. Kalau sekiranya ia tidak disembelih dengan cara Islam, maka ia adalah dikirakan sebagai tidak halal. Ia dikirakan sebagai najis. Itu sebab ini berkenaan dengan keju ini, kita juga nak kena berjaga-jaga, nak kena lihat bagaimana keju itu dibuat. Sebab keju ini tak semua yang ini jenis keju yang dibuat hanya dengan menggunakan susu. Kalau sekiranya keju hanya dibuat menggunakan susu, tidak ada masalah. Susu kambing, susu lembu, suci, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya berada di mana? Apabila dicampur benda ini di dalam membuat yang ini keju itu sendiri. Maka di sini kita kena lihat sama ada anak kambing ini merupakan anak kambing yang disembelih ataupun tidak. Sebab kalau sekiranya dia tidak disembelih dengan cara Islam, maka hukumnya adalah dia adalah najis. Maka apabila dia bercampur dengan keju, maka ia menjadi yakni mutanajis. Jadi penulis ini mengatakan wal anfihatu tahira. Selepas itu apa dia mengatakan? Syarat di sini dia mengatakan in ukhidat, kalau sekiranya anfiha itu, lemak itu diambil min sakhlatin. Ini sakhla adalah anak kambing yang hanya meminum susu daripada ibunya. Jadi bagi mereka yang ada kitab, yang mahu ini mengikuti pengajian ini Umdatus Salik, dan antum ada kitab, antum harus ini tulis perkara ini. Idza min sakhlatin mudakkatin. Mudakka maksudnya yang disembelih. Ini seperti mana tadi saya mengatakan. Anak kambing yang hanya meminum susu daripada ibunya, yang ini yang kita boleh mengambil anfihah daripada perutnya. Kalau sekiranya kambing yang sudah memakan rumput, memakan benda-benda yang lain, maka lemaknya sudah bercampur dengan benda-benda yang lain, maka biasanya mereka tidak akan mengambil daripada lemak tersebut sebab dia pernah rasa yang ini sudah yang ini berbeza. Syaratnya juga adalah dia mesti disembelih. Muzakkatin. Sebab penulis ini mengatakan muzakkatin lam ta'kul ghairal laban. Yang mana anak kambing ini dia tidak memakan melainkan susu daripada ibunya. Maka seperti mana saya mengatakan, lemak ini dicampur bersama susu, selepas itu dibekukan dan dijadikan cheese dan dijadikan yakni keju. Selepas itu beliau mengatakan wama yasilu min famin naim, air liur yang keluar daripada mulut seorang yang sedang ini tidur, in kana minal ma'idah, kalau sekiranya air liur tersebut datangnya daripada perut. Jadi satu orang ini misalan, apa yang kita boleh bayangkan, satu orang kalau tidur terlentang, yakni dia tidur terlentang dan kakinya ternaik misalan. Jadi air liur yang ada di perutnya, air yang ada dia punya air perut ini, dan air perut najis ini hukumnya. Air perut yang ada dalam perut kita hukumnya najis, sama dengan muntah. Seperti mana kita mengatakan muntah ini adalah air yang keluar daripada perut. Maka apa saja air yang keluar daripada perut yang ini najis ini hukumnya. Kalau sekiranya seorang itu dia cuba bayangkan yang ini dia baring tiarap, dan selepas itu kakinya diangkat misalan. Jadi besar kemungkinan apa boleh berlaku adalah air yang ada pada perutnya sedikit-sedikit turun kepada tekaknya, selepas itu terkeluar pada mulutnya. Maka ini penulis mengatakan najis ini hukumnya. Air liur itu sendiri kalau sekiranya ia daripada mulut tidak najis. Tetapi kalau sekiranya ia daripada perut, maka hukumnya adalah najis. Itu sebab ini dia mengatakan in kana minal ma'idah bi an kana la yanqati'u idza tala naumuhu. Kalau sekiranya yakni ia yakni tidak yakni terputus, kalau sekiranya
dia tidur ini dalam keadaan yakni lama. Yakni biasanya apabila seorang itu tidur ini dalam keadaan lama, maka air yakni yang daripada perutnya dia terus keluar yakni daripada perutnya dan keluar daripada mulutnya, maka ini adalah sesuatu yang najis, berbeza dengan air liur yang mana dia bukan yang ini datangnya daripada perut. Jadi insya-Allah para jemaah dirahmati Allah, kita berhenti ini di sini untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan bersambung pada keesokan hari pada masa yang sama insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala kehidupan kita dan memberikan kepada kita barakah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. hidup selagi mana bulunya ada pada badan binatang yang masih hidup tadi. Kalau sekiranya binatang tersebut adalah binatang yang kita tidak boleh memakan dagingnya. Jadi zaman sekarang misalnya banyak orang menanyakan soalan tentang bulu kucing. Kucing adalah jenis binatang yang mana kita tidak boleh memakan dagingnya. Maka bulunya apabila terpisah daripada badannya, hukumnya adalah najis. Berbeza kalau sekiranya bulunya masih berada di atas badan kucing itu, ia dihukumkan sebagai suci. Sebagai misal, satu orang sedang melakukan salat, dia sedang duduk tasyahud, datang seekor kucing dan duduk atas pahanya. Adakah batal salatnya? Salatnya tidak batal, sebab kucing asalnya hukumnya adalah najis, suci. Tetapi kalau sekiranya kucing itu mati misalnya dari bangkai, maka semua menjadi najis. Bangkai kesemuanya adalah najis, termasuk bulu. Ataupun kalau sekiranya bulu itu terpisah daripada badan kucing itu,
maka bulu kucing itu adalah najis apabila ia terpisah. Jadi di sini kita membezakan di antara bulu binatang yang kita tidak boleh makan sebelum yang ia terpisah daripada badannya dan selepas ia terpisah. Manakah yang najis? Yang najis penulis ini mengatakan idza infasala fi hayatihi. Apabila bulu binatang yang ini tersebut terpisah ini dalam kehidupannya. Ini maksudnya binatang itu masih hidup dan bulu itu terpisah daripada badannya, maka hukum ini bulu tersebut adalah najis illal adami, kecuali bulu manusia. Bulu manusia tidak najis. Walaupun kita mengatakan manusia tidak dibolehkan kita memakan dagingnya, akan tetapi bulunya tidak najis, sama ada bulu itu ada pada badan manusia semasa dia hidup ataupun selepas dia meninggal dunia, ataupun bulu itu terpisah daripada badan manusia. Begitu juga dengan rambut ini manusia tidak najis kalau sekiranya ia terpisah daripada badannya. Berbeza dengan binatang yang kita tidak boleh memakan dagingnya, seperti bulu keldai misalnya, dia terpisah daripada badannya, najis ini hukumnya. Bulu kucing apabila terpisah daripada badannya, najis ini hukumnya. Ramai orang menanyakan soalan berkenaan dengan kucing sebab banyak orang Islam ini pelihara ini kucing. Maka berkenaan dengan kucing, satu perkara juga kita harus faham, kalau sedikit dimaafkan. Yang ini maksudnya kalau kita sedang melakukan solat dan sejadah kita ada bulu kucing, kalau sekiranya ia sedikit tidak ada masalah, dimaafkan. Tapi kalau sekiranya bulu kucing itu banyak, yang ini ke semua sejadah itu penuh ini dengan bulu kucing, maka tidak dibolehkan ini kita melakukan solat di atasnya, melainkan kita membersihkannya daripada bulu tersebut disebabkan bulunya adalah najis. Wa maniyul kalbi wal khinzir, aimani anjing dan babi adalah najis yang dihukumnya. Berbeza dengan aimani selain daripada anjing dan babi, tidak najis yang dihukum. Maka di sini ada beza di antara aimani dengan dengan susu. Tadi kita mengatakan susu bagi binatang yang kita tidak boleh makan najis yang dihukumnya. Akan tetapi aimani bagi binatang selain daripada anjing dan babi